kita berjaya ulang kaji 5. Hari ni Ustaz sambung yang ke-6 dan sampai yang ke-10. Hari ni ada 5 lagi. Sebab tuan-tuan kita tak banyak masa lagi ni. Minggu depan last kelas kita untuk bulan ini. Minggu depan 25 hari bulan, walaupun cuti umum, cuti Taipusam, tapi Ustaz ada kelas juga tau minggu depan. Jadi tolong hadir untuk kita ulang kaji baki tanda-tanda bacaan. Kita habiskan minggu depan ya, insya-Allah. Dan nanti bila masuk bulan Februari, minggu pertama, minggu kedua, kita akan bincangkan soalan ujian. Soalan pra ujian, format ujian nanti Ustaz tunjukkan belaka. Nanti minggu yang ketiga baru kita periksa. Boleh faham ya perempuan ya? Tolong hadir ke semua kelas kita insya-Allah. Dan doalah sama-sama. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan, Allah beri kelapangan masa kepada kita hingga kita mampu hadir kepada semua kelas Ustaz ya, insya-Allah. Amin. Okey tuan-tuan, sila buka nota yang kedua kita. Di bawah tajuk tanda yang ke-6 kita sebut sama-sama tanda tanwin. Okey tuan-tuan, kalau sebut tanda tanwin tu senang aja nyebutnya, tak susah. Pendek aja sebutannya tanda tanwin. Tapi kena ingat, tanda tanwin ini akan dibahagikan kepada beberapa poin. Okey, baik. Saya tulis kat whiteboard ni dan saya nak akan tunjukkan contoh bentuk-bentuk tanwin yang ada dalam Quran kita ni. Okey, sekarang ni kita bab yang keberapa? Sekarang ni bab berapa ni? Bab 14. Bab 14, sambungan cerita minggu saudara ni ya. Di bawah tajuk tanda-tanda bacaan. Okey. Baik, kita sambung tanda yang ke-6 hari ini. Namanya tanda tanwin. Tanwin tu apa? Baris dua di mana, Ji? Di atas lagi, bawah dan juga baris dua di depan. Pandai, itulah jawapannya. Senang aja. Baris dua di atas, bawah dengan depan. Itulah namanya tanwin. Baik, untuk tanwin ini, dia kita bahagikan kepada beberapa istilah. Yang pertama, di mana baris dua di atas dan di bawahnya berselang. Baris dua di depannya selari. Cuba sebut, baris dua di atas dan di bawah berselang. Baris dua di depan selari. Okey, maknanya poin yang pertama lah. Poin yang pertama, di mana baris dua di atas begini, dia berselang ke berselari, itu dia kata di bawah berselang. Manakala baris dua di depannya selari macam ni ya. Okey tuan-tuan, nampak tak bentuknya ni? Baris dua di atas di bawahnya berselang. Baris dua di depannya selari. Baik, untuk bentuk ini kata ulama dia ada beberapa gelaran. Yang pertama sebut sama-sama tanwin idgham. Yang pertama disebut ya terdapat 3 gelaran. 3 gelaran. Okey. Yang pertama disebut sebagai tanwin idgham. Okey, baik. Apa makna idgham, Ji? Idgham itu maknanya masuk. Apa makna idgham sekali lagi? Masuk. Bukan dengung ya, jangan confuse, jangan keliru. Okey, jadi untuk cari tanwin idgham ni, ulama kata apa? Tengok nota ustaz baca. Cari hukum idgham ma'al ghunna atau idgham bila ghunna. Dengar molek-molek. Tuan-tuan kena cari hukum idgham ma'al ghunna atau idgham bila ghunna yang guna tanwin. Tuan-tuan puan, idgham ma'al ghunna dengan bila ghunna ni dia ada juga guna nun mati. Tapi nun mati kita tak nak, kita nak tanwin. Okey, macam mana contohnya? Okey. Kalau puan-puan tengok contoh dalam nota ustaz ni ada. Tapi dia tak bagi tahu surah mana, ayat berapa. Jadi ustaz nak bagi contoh saya sendiri, di mana saya bagi contoh dekat sini, ayat, saya bagi nama ayat dan juga nama surah. Okey, contoh untuk tanwin idgham, tuan-tuan boleh ambil ayat ini. Ya, hudam mir rabbikum. Hudam, okey. Mir rabbihim. Okey, tuan-tuan puan, hudam, dengar ya, saya baca. Hudam mir rabbihim. Bukankah ada tanwin ni? Jumpa dengan mim. Nama hukumnya apa?
idgham ma'al ghunah, maka boleh dijadikan contoh untuk tanwin idgham. Persoalannya ayat mana, surah mana saya ambil ni? Okey, baik. Tuan-tuan, ini namanya surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Puan-puan ingat tak ayat ke-5 surah Al-Baqarah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul hafiz dan hafizah, anak murid saya, alhamdulillah. Tapi ayat ayat 5 surah Al-Baqarah tadi, ya. Jadi tuan-tuan boleh tak bagi contoh macam ni nanti dalam pariksah? Mungkin ustaz tanya ni, tanwin idgham, maka contohnya inilah jawapan dia. Ustaz boleh ke saya ambil jawapan ustaz ni? Ambil lah, tak apa. Jadi betul jawapannya, dan mudah-mudahan puan-puan dapat mencari jawapan yang betul. Jawapan dah ada ustaz bagi di sini, ya. Okey tuan-tuan puan-puan, ini hukumnya idgham ma'al ghunah. Dan idgham bila ghunah ada tak? Ada. Kalau idgham bila ghunah, puan-puan carilah sendiri nanti. Tapi saya yakin sekejap lagi bila kita baca Quran, kita jumpa idgham bila ghunah. Tapi yang ni ustaz dah bagi contohnya ni pun dah sudah memadai. Okey. Seterusnya, istilah yang kedua melibatkan, ni istilah pertama, tanwin ikhfa. Sebut. Apa makna ikhfa? Tersembunyi. Macam mana nak cari contohnya? Okey, kata ulama, tengok nota ustaz. Tengok nota saya, cari hukum ikhfa hakiki. Okey, ustaz jumpa. Saya jumpa pada surah Al-Baqarah ayat 10. Maradun, tengok ya. Maradun fazadahumullahu marada. Fazadahumullah. Sampai sini pun tak apa. Tengok ni. Tanwin jumpa dengan fa. Cuba ulang perkataan ni. Maradun fazadahumu. Tanwin jumpa fa, apa nama hukumnya? Ikhfa hakiki. Maka boleh tak kita sebut dia tanwin ikhfa? Boleh, sebab ada hukum dia ni, tanwin jumpa dengan fa. Maka ini surah mana tadi saya sebut? Al-Baqarah ayat 10. Nampak? Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan buat kerja rumah, saya dah buat dulu dah. Supaya nak bagi mudah tuan-tuan memahami contoh bagi setiap tanda bacaan yang ustaz dah ajar. Okey. Ketiga. Yang ketiga pula. Apakah gelarannya ya? Tanwin ghunnah. Okey. Tanwin ghunnah ni apa makna ghunnah tuan? Ghunnah itu maknanya dengong. Sebut sekali lagi. Dengong ya, bukannya masuk tau, jangan keliru. Okey, bila tanwin ghunnah, kata ulama, nak cari tanwin ghunnah ni, cuba tengok nota ustaz. Cari hukum idgham ma'al ghunnah atau ikhfa hakiki. Ustaz jumpa, ustaz dah jumpa dah. Yang pertama saya nak tunjukkan idgham ma'al ghunnah, surah Al-Baqarah ayat 7. Risyawatu walahum. Contoh, risyawatu walahum. Risyawatu walahum. Tengok ni. Walahum. Okey, tuan-tuan, di sini ada tanwin kan? Ni, tanwin jumpa dengan waw. Nama hukumnya idgham apa ni? Idgham al-ghunnah. Maka cara automatik dia boleh disebut sebagai tanwin ghunnah. Sebab apa? Bila kita baca tadi dengung tak? Cuba sebut risyawatun walahum. Watung. Atung tu bunyi sengau kan? Itu namanya sengau, tu namanya dengung lah tu. Dengung bunyi dengung dekat situ. Jadi tuan-tuan, ini contoh yang pertama kita boleh tunjuk surah Al-Baqarah, saya tulis ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Tak jauh tuan-tuan. Saya ambil yang dekat-dekat aja supaya tuan-tuan senang rujuk nanti. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 7. Ustaz, apa lagi hukum lain yang boleh kita bagi contoh? Selain pada idgham ma'al ghunnah. Tadi ustaz sebut apa tadi? Ikhfa hakiki pun boleh juga. Okey, saya jumpa dah. Ikhfa hakiki, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 18. Perkataan
Umyun fahum. Umyun fahum. Summun bukmun umyun fahum. Cuba sebut sama-sama ni. Umyun fahum. Sebut. Ini berada pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 18. Nampak tuan-tuan? Sebelum ni tahun-tahun sudah, Ustaz tak pernah bagi bincangkan begini kepada semua para pelajar. Tapi tahun ni, saya dapat idea. Saya nak bincangkan benda ni pada tuan-tuan. Untuk memudahkan tuan-tuan jawab soalan saya nanti. Dan saya harap tuan-tuan jangan termenung lama-lama mencari jawapan. Dan jangan tanya Ustaz. Ustaz, dekat mana saya salin nota saya hari itu Ustaz? Lu manalah saya tahu tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada juga soalan macam tu tanya pada saya. Jadi tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan salin kat mana. Itu tuan-tuan punya buku, tuan-tuan punya beg. Saya tak tahu letak-letaknya di mana. Jadi, dengar molek-molek. Pastikan kalau Ustaz minta contoh tanwin gunah, maka tuan-tuan boleh pilih sama ada idgham ma'al gunah atau ikhfa hakiki. Dan contohnya dengan ayatnya sudah ada di sini. Tuan-tuan tinggal salin dan copy ajalah. Nanti puan-puan copy pada jawapan kita, ya, pada kertas soalan kita. Okey, seterusnya. Poin yang kedua. Tadi poin yang pertama, di mana tanwinnya begini, ya. Baris dua di atas berselang, dua berselang, baris dua depannya selari. Poin yang kedua di sini, Ustaz nak tunjukkan, cuba tengok di bawah sekali itu. Poin yang kedua, ya. Di mana baris dua di atas selari, di bawah selari, baris dua di depan berselang. Okey. Tuan-tuan, ini poin yang kedua, ya. Kalau jumpa tanwin macam ni, apa gelaran dia? Okey, kata ulama, dia merujuk kepada satu saja gelaran, namanya tanwin izhar. Sebut. Okey, merujuk kepada ataupun terdapat satu gelaran. Satu gelaran saja disebut sebagai tanwin izhar. Okey tuan, apa makna izhar? Jelas, nyata ataupun terang. Boleh belakalah. Okey. Jadi, nak cari tanwin izhar, cuba baca di bawah. Cari hukum izhar halqi. Sebut. Okey, saya jumpa. Tuan-tuan, salin ayat ini. Ayat 6 surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sawa'un 'alaihim. Nah, kalau puan-puan hafal ayat tu, tuan-tuan akan jumpa ni. Ni. Tanwin jumpa dengan ain. Hukumnya apa? Izhar halqi. Maka secara automatik gelaran tanwinnya tanwin apa? Tanwin izhar. Dan ini berada pada surah Al-Baqarah ayat 6. Surah Al-Baqarah ayat 6. Kalau tuan-tuan ingat ayatnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sawa'un 'alaihim. Cukup menunjukkan tanwin izhar. Jadi nanti, contoh yang Ustaz minta ni, saya nak minta yang panjang ke yang pendek je contohnya? Pendek je, tak usah panjang-panjang. Tuan-tuan jangan salin semua ayat pula. Ustaz, saya nak kena salin semua ayat 6 tu ke panjang? Tak payah tuan-tuan. Pendek ni macam ni je. Ya? Dan Ustaz harap tuan-tuan dapat bagi jawapan begini nanti. Ya? Okey. Yang ketiga, poin yang ketiga pula, ini poin yang kedua. Nampak ni? Poin 1, poin 2. Poin yang ketiga, kali ini tengok nota Ustaz ni. Tengok nota saya ni pada petak yang kedua. Sebut. Tanwin izhar jumpa hamzah wasal. Ataupun disebut bacaan nun aiwat. Iya, macam mana rupanya? Ni, tanwin izhar jumpa dengan ini. Apa namanya ni? Tanwin izhar jumpa hamzah wasal. Dan disebut dengan bacaan nun aiwat. Ingat tak Ustaz ada bagi nota, dalam Quran kita ni ada berapa jumlah bacaan nun aiwat? Tak ingat. Mujurlah tak keluar soalan ni tuan-tuan, tak keluar soalan ni.
Jumlahnya ada sebanyak 35 tempat. Ada tak Ustaz bagi satu set nota dulu? Siapa yang tak ada, tolong minta dengan admin dekat belakang. Ada, rugi kalau tuan-tuan tak dapatkan nota tersebut. Sebab di situ ada saya senaraikan 35 tempat dalam Quran bacaan nun iwad. Jadi nanti dalam peksa, Ustaz bertanya, satu contoh bacaan nun iwad, tuan-tuan nak ambil surah mana? Nak ambil surah mana? Surah Al-Ikhlas tu, oh ya, ada dalam nota Ustaz. Silakan, tak ada masalah. Persoalannya macam mana nak salin? Tuan-tuan kena salin lengkap. Ni, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2. Qul huwallah, tengok ya. Qul huwallahu ahad. Ahadun. Okey, tuan-tuan kena salin macam ni. Dan jangan lupa dekat ujung ni ada bulatan berias, ada nombor tuan. Lepas tu cukup tak ni? Tak cukup, kena salin ayat yang kedua. Allahus samad. Seperti mana dalam contoh dalam mata Ustaz. Allahus samad. Allahus samad. Okey. Dan jangan lupa, tuan-tuan, dekat ujung ni ada bulatan berias ya, dan ada nombor 2. Jadi nanti bila tuan-tuan nak bagi contoh ayat ini, tuan-tuan kena salin 2 ayat ya. Tak boleh salin 1 ayat. Dan kalau boleh, tuan-tuan gariskan dekat sini. Ni apa ni? Ni apa namanya? Lah, tanwin izhar. Sebutlah tanwin izhar. Ini apa namanya? Hamzah wasal. Maka jadilah dia bacaan nun iwad. Dan Ustaz, perlu tak kami tunjuk nun kecil dekat bawah hamzah wasal tu? Tak perlu. Sebab dalam Quran Dasam Uthmani tidak ditunjukkan. Tapi kalau tuan-tuan ada lagi Quran lama, Quran Majid ada ditunjukkan nun kecil. Jadi nanti dalam periksa, kalau keluar soalan macam ni, tuan-tuan tunjuk macam ni saja. Dan jangan lupa, kena bagi tahu nama surah. Surah Al-Ikhlas. Ayat 1 hingga 2. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2. Ya. Tuan-tuan puan, susah ke senang nak jawab periksa Ustaz ni? Senang ya. Bila tarikh periksa kita? 22. Kadang-kadang saya pula berdebar. Saya pula yang berdebar-debar lebih nak menunggu tarikh periksa ni tuan. Dan tuan-tuan puan-puan tahu tak sekarang ni saya tengah buat apa? Saya sibuk tengah buat apa? Saya sedang buat kertas soalan. Saya sedang buat kertas soalan untuk persiapan tuan-tuan menjawab soalan Ustaz nanti. Dan oh ya, sebelum saya terlupa, jangan lupa setiap pelajar sebelum periksa kena jelaskan yuran peperiksaan RM10 saja untuk saya nak printkan kertas soalan. Ya, tuan-tuan puan-puan boleh bayar sama ada seminggu sebelum periksa ke ataupun nak bayar hari ni pun boleh kalau puan-puan takut lupa kan, sebab minggu sudah ada pelajar yang dah bayar. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan puan, setakat ni sudah ada berapa poin ni? 1, 2 dan 3 poin ya, di bawah tajuk tanda, di bawah tajuk tanda tanwin. Okey tuan-tuan, ini sudah masuk tanda yang keberapa? 6. Okey, kita tengok tanda yang ke-7. Kita tengok pula tanda yang ke-7. Okey, semua rujuk nota Ustaz yang ni ya. Tanda yang ke-7 disebut sebagai tanda huruf-huruf kecil. Rasa-rasanya macam tak sempat 5 tanda ni. Mungkin sampai tanda yang ke-7 ataupun ke-8 saja ni. Okey, tak apa. Tanda yang ke-7 disebut tanda huruf kecil. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tanda huruf-huruf kecil, tuan-tuan nampak tak ada berapakah poin dia? Ada 3 poin. Poin yang pertama sebut alif waw ya kecil. Okey, tengok ni. Poin yang pertama alif waw ya kecil. Jadi nanti dalam periksa kemungkinan Ustaz akan tanya contoh kalimah yang ada alif, waw atau ya kecil. Puan-puan rasa boleh cari tak kalimah tu? Saya rasa boleh cari. Tapi persoalannya dalam surah mana? Ayat berapa? Tuan-tuan kena khabar kat Ustaz dalam jawapan nanti. Okey, mari Ustaz bagi jawapan. Kita mulakan dengan alif, waw, ya kecil ya. Kalau puan-puan perhatikan untuk alif kecil. Ni, alif kecil ya. Alif kecil. Contohnya tuan-tuan boleh ambil pada surah Al-Fatihah. Pada ayat yang keempat. Maliki. Cuba sebut sama-sama. Maliki. Sebut.
Kan ada dalam surah Fatihah. Maliki yaumiddin. Ayat berapa, Ji? Ayat berapa tu? Al-Fatihah ayat apalah 5 pula. Ayat 4 tuan. Ayat 4 surah Al-Fatihah. Ya, ayat yang keempat. Jadi boleh bagi contoh macam ni saja. Maliki. Dah ada dah alif kecil. Tapi kalau ustaz minta waw kecil, kat mana? Waw kecil. Tak apalah, biar ustaz soal, ustaz jawab. Waw kecil. Okey, tengok ya. Waw kecil. Tuan-tuan boleh cari dalam surah Al-Baqarah juga, tapi ayat 255. Tuan-tuan ingat tak ayat kursi? Bukankah ada waw kecil pada perkataan lahu? Lahu ma fis samawati wa ma fil. Iya, lahu itu sudah ada waw kecil dan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 255. Tuan-tuan jangan pula letak situ surah kursi pula. Surah kursi tak ada tuan-tuan. Ayat kursi ada. Dan puan-puan kena ingat, ayat kursi itu berada pada surah Al-Baqarah ayat 255. Okey, ini alif kecil, ini waw kecil. Kalau yang kecil? Yang kecil dalam surah mana? Puan-puan boleh ambil dalam surah Al-Baqarah juga, tapi ayatnya 25. Mari saya tunjukkan contoh. Ini namanya ya kecil. Surah Al-Baqarah ayat 25, iaitu pada kalimah bihi. Bihi saja. Dan tuan-tuan gariskan kat sini. Surah Al-Baqarah ayat 25. Okey, tuan-tuan, lengkap tak jawapan kita? Lengkap kalau ditanya soalan ini. Tapi kalau tak keluar jangan marah ustaz pula. Ustaz penat saya. Penat saya minyak, ustaz penat saya menyalin. Tuan-tuan kalau tak keluar jangan marah. Sebab apa? Kalau saya keluarkan semua soalan tanda bacaan ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu mungkin muka surat soalan tuan-tuan mungkin lebih daripada 10. Jadi saya tak tergamak nak bagi tuan-tuan banyak kertas soalan. Nanti tuan-tuan ada yang pengsan ke apa, ke migrain dan sebagainya. Jadi gini, saya tak nak menyusahkan tuan-tuan. Saya bagi soalan hanya tanda-tanda bacaan yang tertentu saja. Tapi di sebalik tanda bacaan yang tertentu, tuan-tuan puan-puan sebagai orang yang belajar semua tanda bacaan kena tahulah dekat surah mana, dekat ayat mana kita jumpa tanda bacaan berikut. Okey, settle tanda bacaan untuk alif waw yang kecil. Seterusnya poin yang kedua. Poin yang kedua apa dia? Nun kecil. Okey, nun kecil ni puan-puan tak ada pilihan. Melainkan pada surah Al-Anbiya ayat 88 sahaja. Seperti mana dalam nota ustaz, ayatnya berbunyi wa kadzalika. Ni ya. Nun kecil ya. Tulis dulu nun kecil. Dan ayatnya berbunyi wa kadzalika nujil. Lika nuji. Okey, tuan-tuan kena tahu salin ni. Nun ni kat sini. Gitu. Nujil mukminin. Okey, kalau tuan-tuan tak nak salin al-mukminin tak apa. Yang penting ada kalimah wa kadzalika nuji. Sebut. Kan ada nun kecil tu? Maka ini hanya terdapat pada surah mana, Ji? Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 88. Jangan tuan-tuan pergi bubuh pula. Ustaz, surah Al-Baqarah, Ustaz. Tidak ada. Surah lain tak ada ayat ini, melainkan pada surah Al-Anbiya ayat 88 sahaja. Baik, tuan-puan, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tengok nota Ustaz, iaitu berkenaan dengan huruf sin kecil. Poin yang ketiga, iaitu huruf sin kecil. Okey, sin kecil kali ini tuan-tuan jangan salah faham, dia bukan merujuk kepada hukum saktah, tapi lebih kepada bacaan sin iwad ataupun sin gantian, di mana dalam Quran nanti dia ada dua keadaan. Sama ada sin itu berada di atas sad
ataupun sin itu berada di bawah sad. Kalau ustaz minta dalam soalan nanti, ustaz kata bagi satu contoh huruf sin kecil yang bukan sakta, maka tuan-tuan ada dua pilihan. Sama ada nak ambil yang di atas ke di bawah. Tuan-tuan nak pilih atas ke bawah? Nak pilih atas. Kalau atas ambillah salah satu contohnya. Perkataan wa yabsutu. Wa yabsutu. Sin di atas sad. Ayatnya wa yabsutu. Wa yab. Ni. Dekat di atas sad tu ada sin. Begitu. Jadi cara bacaannya macam mana, Ji? Nak baca sad kan nak baca sin? Baca sin. Wa yabsutu. Dan kalau anak cucu tanya, mak, kenapa dah tahu baca dengan huruf sin, kenapa kena ada sad kat bawah? Jawapannya, ini adalah khilaf ataupun perbezaan kiraat di kalangan ulama. Sebab apa? Kalau puan-puan pergi overseas, kalau puan-puan pergi negara Afrika contohnya, ada kiraat yang membaca dengan sad. Ada yang baca dengan sad, itu sebab sadnya diadakan dekat situ. Wa yabsutu, ada. Tapi macam kiraat kita ni, kiraat Imam Asim, dia kena baca dengan sin. Ikut. Wa yabsutu. Su tu sin. Wa yabsutu. Dan bila sebut sin dia, jangan masam muka, kena senyum. Wa yabsutu. Wa yabsutu. Surah mana ni? Surah mana ni? Al-Baqarah ayat 245. Al-Baqarah ayat 245. Tapi kalau rasa tak nak ambil Al-Baqarah 245, boleh ambil satu lagi surah, satu lagi ayat, iaitu surah Al-A'raf ayat 69. Tapi ayatnya berbeza sedikit. Ayatnya berbunyi bukan apa? Bas totan. Bas, tengok ya. Ni. Dekat sini ada jim. Ada jim ke sad lamia tu? Sad lamia ya. Okey, kat sini ada huruf sin dan ada tanda mati pada dia. Jadi tuan, kalau nak ambil contoh ini boleh juga. Tapi cara bacaannya begini, dengar. Tuan-tuan oleh kerana ada tanda wakaf, kena wakafkan. Bas-toh. Sebut. Bas-toh. Pada pandangan saya, antara atas dan bawah, bawah lagi senang. Bawah lagi senang kita baca. Sebab apa? Bacaannya diwakafkan. Bas-toh. Dan huruf ini yang kita baca sad ke sin? Sin. Jadi tuan-tuan, inilah berada pada surah Al-A'raf ayat 69. Al-A'raf ayat 69. Okey, tuan-tuan. Namun begitu, ada satu lagi keadaan, huruf sin tu di bawah sad. Ini di atas. Kalau sin di bawah sad, apa contohnya? Surah At-Tur saja ya. Okey, sin di bawah sad, iaitu pada kalimah, pada ayat al-humul musaytirun. Kita ambillah perkataan al-musaytirun. Ni. Al-musaytirun. Diwakafkan di hujung ya. Okey, dan tuan-tuan perhatikan, di bawah sad ada huruf sin. Ustaz, kalau dah tahu baca huruf sad, kenapa perlu ada sin? Dengar molek-molek. Sebab ada kiraan ataupun bentuk bacaan yang membaca dengan huruf sin. Ya, macam kita ni kiraat Imam Asim hanya membaca dengan sad, dia tak baca dengan sin. Maka tuan-tuan kena ikut baca begini. Al-musaytirun. Sebut. Jangan lupa digariskan di bawah ini. Dan surah apa tadi? Surah At-Tur. At-Tur ayat berapa? 37. Okey, tuan-tuan puan, nampak tak? Mudah tak kita jawab periksa kalau ustaz bagi jawapan macam ni? Mudah ya, dan saya harap tuan-tuan tidak menggelabah lah masa time periksa. Kadang-kadang kita ni jadi nervous. Kita menggelabah masa periksa,
Tuan-tuan kadang-kadang tak nampak jawapan, walaupun jawapan ada depan mata kita. Jadi tuan-tuan, setakat ini sudah berapa tanda kita berjaya ulang kaji? Sudah 7. Jadi oleh kerana whiteboard kita pun dah tak cukup, tak apa, minggu depan kita continue lah. Minggu depan ada kelas tau, jangan tak datang minggu depan. Minggu depan ada kelas untuk bulan ni yang terakhir. Dan tuan-tuan, minggu depan kalau sempat kita habiskan tanda yang ke-8 sampailah tanda yang ke-13 minggu hadapan insya-Allah. Okey, setakat ini sudah berapa tanda kita ulang kaji? 7 tanda. Banyak kan? Dan saya harap kesemua tanda bacaan yang Ustaz ajar dapat dipahami dan dapat dipraktikkan dengan sempurna ketika baca Quran nanti insya-Allah. Namun begitu, al-maklumlah kita ni kadang-kadang pelupa. Kalau tiba bulan Ramadan nanti tuan-tuan lupa. Ustaz, saya tak ingat macam mana cara baca ni Ustaz. Maka tuan-tuan tolong ambil gambar, hantar pada Ustaz, tanya selalu pada saya. InsyaAllah, kalau waktu tu saya tak ada kerja apa, saya jawab soalan tuan-tuan perempuan secara rakaman. Saya rakamkan suara saya. InsyaAllah. Ya? Kalau tuan-tuan bertanya lah. Tapi kalau tak ada bertanya, tak adalah jawapannya. Tuan-tuan kena bertanya dengan Ustaz. Ya? InsyaAllah. Okey tuan-tuan, marilah kita baca Quran. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ni betul-betul faham apa yang diajar di bawah tajuk tanda bacaan. Jadi Ustaz, sekali lagi Ustaz ingatkannya kepada pelajar yang baru datang tadi, kelas kita ni tinggal 3 kali saja. Bulan ni tinggal sekali minggu depan. Bulan depan ada 2 kali lagi, minggu pertama dan kedua, untuk kita nak bincangkan soalan peperiksaan. Kemudian nanti minggu yang ketiga, kita akan adakan ujian pada 22 hari bulan Februari. Ya? Dan sesiapa yang tak datang pada tarikh 22 hari bulan, tolong hubungi Ustaz bila-bila masa dan ambil soalan peperiksaan dan cuba buat di rumah. Ya, selepas tarikh tersebut. InsyaAllah. Okey, ready? Kita baca Quran. Tak silap Ustaz, kita masih lagi berada pada surah An-Nisa. Betul? Okey, surah An-Nisa ayat berapa? Ke dah habis? 1, 2, 3. 1, 2, 3 surah An-Nisa. Alhamdulillah. Anak saya yang nombor 4 tu darjah 2. Baru masuk surah Al-Ma'idah. Maknanya dah habis surah An-Nisa, dia kena baca surah Al-Ma'idah. 2 malam, baru 2 malam masuk baca surah Al-Ma'idah. Alhamdulillah. Boleh dikatakan tiap-tiap malam ya, saya ajar anak saya baca Quran dan akhirnya nanti dia boleh baca sendiri insya-Allah, mudah-mudahan. Okey tuan-tuan, silakan surah An-Nisa ayat 1, 2, 3. Laisa bi amaniyikum. Dan sama-sama kita cari ni tanda-tanda bacaan yang mana-mana kita dah belajar, dah ulang kaji terutamanya sampai tanda yang ke-7. Standby dengan soalan Ustaz, tuan-tuan puan-puan tolong jawab selalu. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Amanihi ahlil kitab. Cuba ulang perkataan al-kitab. Baru saat tadi Ustaz ajar. Apa tanda bacaan pada ayat itu? Alif kecil. Alif kecil. Kan ada dekat whiteboard tu kan? Huruf alif kecil. Maka itulah jawapannya kalau ditanya. Tapi ingat, sebelum alif kecil, tuan-tuan nampak tanda apa dulu? Hamzah wasal. Jangan tinggal tuan-tuan. Kalau tinggal kurang jawab, kurang markah tuan-tuan. Ya, kena jawab hamzah wasal. Lepas tu ada tanda apa pula? Tanda sukun. Kan baru kita ulang kaji tanda sukun. Jadi, untuk kalimah Alkitab ada berapa tanda bacaan? 3. Yang pertama hamzah wasal. Yang kedua tanda sukun, tanda mati. Yang ketiga alif kecil. Pandai. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu
Okey, nampak tak ada tanwin? Setiap tanwin mesti ada gelaran. Okey, kebetulan di sini, cuba ulang ayat ni. Su'an yujza bihi. Tanwin tu jumpa dengan ya je. Jadi apa nama hukum tajwidnya dulu? Siapa ingat? Idgham ma'al ghunna. Setiap idgham ma'al ghunna maka layak disebut sebagai tanwin idgham dulu ataupun tanwin ghunna. Boleh juga. Salah satulah puan-puan ni. Maknanya idgham pun boleh, ghunna pun boleh. Alhamdulillah. Setakat ni nampak ke jawapan? Nampak ke tak nampak? Nampak, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam periksa pun nampak juga. Seterusnya, yujza bihi. Sebut. Apa pula tanda bacaan pada bi? Ya kecil. Pandai. Okey, teruskan. Ghostan sikit. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Alhamdulillah. Sambung lagi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Cuba ulang perkataan zakarin au. Bukankah ada tanwin jumpa dengan alif? Apa nama hukum tajwidnya dulu? Izhar halki. Pandai. Maka secara automatik gelaran pada tanwinnya tanwin izhar. Jadi ingat molek-molek ni. Sesiapa yang nak tahu apa gelaran tanwin, tuan-tuan kena cam hukum tajwid. Kalau tak cam hukum tajwid, maka tuan-tuan tak ada harapan nak jawab soalan tersebut. Jadi tuan-tuan kena cam ya, maknanya hukum tajwidnya tadi izhar halki, maka automatik tanwin itu disebut tanwin izhar. Sambung. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Jannata wa la yuzlamuna naqira. Baik, perhatikan kalimah faulaika. Apakah tanda bacaan? Waw, waw ziyadah ataupun tanda bulat kecil. Nak jawab bulat kecil boleh, nak jawab waw ziyadah pun boleh. Tapi jangan jawab pula, ustaz, di situ ada alif ziyadah. Kalau alif ziyadah salah dah tuan-tuan, mana pula ada alif ziyadah, yang ada waw ziyadah. Dan akan datang ya minggu depan, kita akan ulang kaji tanda pemanjang tau, minggu depan. Jadi dalam ayat tadi ada tak tanda pemanjang? Ada. Maka kena jawab jugalah tanda pemanjang. Dekat mana? Dekat alif tu. Yang ada tanda pemanjang tu, tanda mat ya, itu kena jawab lagi. Akan datanglah. Okey, sambung. Ayat 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. lillahi wa huwa muhsin. Okey, apakah tanda bacaan pada wajahahu? Waw kecil. Pandai. Ghostan sikit. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
Ibrahim khalila. Puan-puan, dalam tajuk tahap 3 ni kita tidak semata-mata belajar tanda bacaan. Ada tak Ustaz ajar hukum alif lam al-jalalah? Ada kan? Okey, tuan-tuan kena jawab. Jadi dalam ayat tadi kebetulan ada nama Allah. Wattakhadallahu. Boleh jawab? Silakan. Alif lam al-jalalah tafkhim. Pandai Ustaz. Tafkhim saya tak ingat lah Ustaz. Kalau saya jawab alif lam jalalah tebal, okey, halal. Boleh dijadikan jawapan. Okey, sambung. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ulang, syai'in muhita. Bukankah ada tanwin lagi? Jadi setiap tanwin tu ada gelaran. Nak tahu apakah gelaran dia, tuan-tuan kena cam dulu hukum tajwidnya. Di sini kata ulama, tanwin tu jumpa dengan mim. Maka nama hukum tajwidnya apa terlebih dahulu? Idgham ma'al ghunnah je. Maka setiap idgham ma'al ghunnah layak digelar dengan gelaran tanwin idgham boleh, tanwin ghunnah boleh. Yang tak boleh tanwin ikhfa. Sebab hukumnya bukan ikhfa hakiki. Betul tak? Jadi tuan-tuan ada berapa pilihan jawapan tadi? 2, sama ada tanwin idgham atau tanwin ghunnah. Okey, sambung. Wa yastaftunaka fin nisa. Berhenti. Qulillahu yuftikum fihin. Kum fihin. Sengaja Ustaz berhenti situ sebab Ustaz nak tunjukkan kalau puan-puan berhenti, maka ulama pesan hukum wajibul ghunnah tu kekal pada bunyi nun sabdu tadi. Cuba ulang. Fihin. Kekal macam tu bunyi. Bunyi dengung tu 2 harakat. Jangan lupa. Sebab pernah saya dengar ada jemaah baca, bila berhenti, fihin. Macam tu saja. Ada pula pernah saya dengar, fihinna. Terlajak pula bunyi na. Jadi tak boleh bunyi na, tuan-tuan ya. Bila wakaf, bacaannya bagaimana? Fihin. Sebut. Gitu aja. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ في يَتَامَى النِّسَاءِ. Berhenti. في يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ نِسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ. Sama macam di atas. Bila berhenti, apakah hukum yang terakhir dibaca tadi? Wajibul ghunnah. Kadang tak sampai seminit 2 dah lupa dah gitu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itulah nikmat yang Allah tarik sikit-sikit pada kita. Tapi mudah-mudahan berkat kita baca Quran ni, kita tidak nyanyuk, kita tidak lupa kepada ayat Quran yang kita baca, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, apakah tanda bacaan pada kalimah allati? Apakah tanda bacaan yang ada di situ? Hamzah wasal. Lagi? Alif kecil. Lulus. Dapat 2 markah. 1 betul Ustaz bagi 1 markah. Kedekut je Ustaz bagi 1 markah. Tuan-tuan, soalan tu banyak. Jadi bila banyak, tuan-tuan Ustaz kena pandai-pandai bagi-bagikan markah. Okey, tak apa. Yang penting kita dah berhenti nahun. Kita ghostan pada la. La tu'tunahunna ma kutiba lahun.
kutiba lahun. Sama je. Lahun tadi sama dengan nahun di atas. Sambung aja. Wa targhabuna an tankihuhun. Kihuhun. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالقسط. Perempuan tak apa, yang tu Ustaz nak ingatkanlah. Di situ ada qalqalah kubra, di situ ada qalqalah kubra. Maka bunyi ta tu kena jelas, dengar betul-betul di telinga kita ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Apakah tanda bacaan pada kalimat taf'alu? Wa ma taf'alu. Apa tanda bacaannya? Tanda sukun ada pada huruf fa, lagi satu hujung. Alif ziada ataupun bulat kecil. Tanda bulat kecil, bukan bulat bujur ya, bulat kecil. Okey. Jadi pada ayat tadi mesti ada berapa jawapan? 2. Okey, teruskan. Cuba tengok ujung sekali itu perkataan bihi. Apa tanda bacaannya? Yang kecil. Pandai. Sambung sebelah, muka surat sebelah. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nushuzan aw i'radan. Min ba'diha nushuzan aw i'radan. Puan, perasan tak kalimah min ba'diha? Apakah tanda bacaan di situ? Mim kecil menegak dalam braket iklab. Kena jawab begitu ya. Siapa yang jawab mim kecil menegak aja, dia tak sebut iklab, kemungkinan ustaz bagi setengah markah aja. Jawapan yang lengkap mesti huruf mim kecil menegak dalam braket iklab. Boleh? Ni mungkin ada soalan macam ni keluar nanti dalam periksa. Tuan-tuan berhati-hati. Tapi kan dalam masa yang sama, selepas mim kecil menegak ada apa? Ada tanda sukun. Jangan lupa, kesian sukun kita lupa kat situ kan. Perempuan kalau lupa jawab maknanya kekurangan markah di situ. Kena jawab tanda sukun ya. Okey, sambung. Tapi sebelum tu, cuba tengok nusyuzan au. Nusyuzan au. Di situ ada tanwin jumpa dengan alif. Apa nama hukumnya terlebih dahulu? Izhar halqi. Maka secara automatik gelarannya tanwin izhar. Pandai. Selalunya kalau kita jawab ramai-ramai ni pandai je jawab. Alhamdulillah. Ustaz doa nanti bila sendiri-sendiri pun pandai juga jawab. InsyaAllah. Sambung. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Sulha. Okey, berhenti di situ 2 harakat. Was-sulhu khair. Jaga makhraj. Jaga makhraj huruf ha pedas jaga makhraj huruf kha. Ha dengan kha sama bunyi ke? Tak sama. Kalau ha bunyi kat mana ji? Ha bunyi kat mana? Apalah bawah je ha, Ustaz tunjuk ni tengah kerongkong, bawah sini. Ni tengah kerongkong, itu ha pedas. Cuba sebut wasulhu. Hau tu tengah kerongkong. Tapi selepas ni ada kha kan? Kha bunyi atas kerongkong. Cuba sebut khair. Kan beza tu, tengah dengan atas. Cuba postan balik. Wasulhu khair.
Wa uhdiratil anfusus syuh. Tuan-tuan, jangan lepaskan bunyi ha. Sebab ha itu ada sabdu. Setiap huruf bersabdu kena beratkan sedikit bacaan. Tak jawab. Apa. Beratkan bacaan lah tuan-tuan. Dengar boleh. Kan tadi kita bagi tahu ha pedas bunyi kat tengah korong-korong kan? Jadi bunyi begini tuan. Wa uhdiratil anfusus syuh. Anfusus syuh. Tu fusus syuh tu jangan dilepaskan selalu. Kena tahankan bacaan sedikit ya. Sekali lagi dengar ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Fusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu. Apakah tanda bacaan di hujung kalimah tuhsinu dengan watattaqu? Apa tanda bacaannya? Alif ziyadah ataupun tanda bulat kecil. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apa hukum bacaan pada kalimah Allah? Alif lam al-jalalah tafkhim, tebal, pandai. Walau tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Bainan nisa'i walau harastum. Berhenti. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Dharuha kal mu'allaqah. Kebetulan tuan-tuan dah habis ulang kaji dengan Ustaz bab wakaf dan ibtidak. Jadi tuan-tuan seharusnya dah boleh jawab ni soalan wakaf dan ibtidak. Apa nama wakaf pada kalimah kal mu'allaqah? Wakaf jaiz. Cukup. Itu je jawapan yang diperlukan. Tak payah cerita panjang lebar kat Ustaz. Ustaz, wakaf jaiz tu harus berhenti. Wakaf jaiz ni banyak dalam Quran. Tak payahlah cerita banyak-banyak lebar tuan-tuan. Sekadar jawapannya wakaf jaiz saja. Dah dapat markah daripada saya. Wa in tuslihu wa tattaqu. Fa inna Allah kana ghafurar rahima. Kana ghafurar rahima. Ulang kalimah ini. Ghafurar rahima. Bukankah di situ ada tanwin? Jumpa dengan ra. Maka hukumnya idgham bila gunah. Bila sebut idgham bila gunah, maka gelaran tanwinnya mana satu ni? Tanwin idgham. Tak boleh sebut tanwin gunah. Ambil perhatian. Sebab tanwin gunah hanya hukum yang bersifat dengung saja. Yang tadi tak dengung tuan. Cuba ulang. Ghafurur rahimah. Jadi dengar balik-balik. Kalau jumpa hukum idgham bila gunah, gelaran tanwin hanya boleh satu saja, iaitu tanwin idgham. Sebut. Ambil perhatian. Sambung. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
Apakah gelaran pada tanwin pada kalimah wasi'an hakima? Tanwin apa? Tanwin izhar, sebab hukumnya di situ izhar halqi. Maka gelarannya tak lain tak bukan tanwin izhar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah nama wakaf di hujung kalimah tadi? Wakaf kafi atau aula? Tuan-tuan ingat tak dalam Quran kita ada berapa jenis wakaf? Ada 6 jenis, antaranya tadi ni. Namanya wakaf kafi atau aula. Sambung. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kali ini apa pula nama wakaf di hujung ayat tadi? Wakaf jaiz, pandai. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Apakah nama wakaf di hujung ayat tadi? Tam atau lazim? Itu kalau Ustaz tanya nama wakaf je. Tapi kalau saya tanya, apakah tanda bacaan di hujung ayat wakila? Bulatan berhias, pandai. Kan kita dah ulang kaji bulatan berhias ya. Dan perempuan tahu tak berapa jumlah bulatan berhias dalam Quran kita? Tak ingat pula dia. Perempuan kalau Ustaz tanya berapa jumlah ayat Quran kita? 6,236. Itulah jumlahnya. Tanda bulatan berhias. Sebab tanda bulatan berhias ini mewakili jumlah ayat. Betul tak? Dan perempuan tahu tak? Nak baca tanda bulatan berhias ni, kita kena baca ayat dulu ke tengok nombor dulu? Mesti baca ayat dulu, baru tengok nombor. Jangan tengok nombor dulu, baru baca ayat. Terbalik tuan-tuan ya. Dan nombor ayat pula dibaca daripada mana ke mana? Kiri ke kanan. Betul? Tetapkan iman. Alhamdulillah. Sebab ada kelas yang jawab daripada kanan ke kiri. Minggu ni Ustaz ajar kiri ke kanan. Minggu depan jawab kanan ke kiri. Ada kelas jawab gitu. Allah lupalah tu. Jadi tuan-tuan ingat ya. Nak baca nombor ayat kiri ke kanan. Tapi kalau Ji nak baca Quran, kanan ke kiri. Pandai. Nak tulis ayat Quran, kanan ke kiri juga. Siapa tulis kiri ke kanan, terbalik tulisannya tuan-tuan ya. Mesti kanan ke kiri. Allahu Akbar. Ini semua Ustaz kena ingatkan. Walaupun nampak macam simple lah. Senangnya soalan Ustaz. Ya senang bagi kita. Tidak pada orang lain. Kadang-kadang ada di kalangan kita tak tahu nak tulis ayat Quran. Dulu ada pelajar tulis nombor ayat terbalik. Ada pelajar yang tulis huruf-huruf pun terbalik. Dia tulis huruf qalqalah. Macam mana huruf qalqalah? Qaf toba jim dal. Kena tulis qaf ta, ba, jim, dal. Kanan ke kiri. Tapi ditulis kiri ke kanan. Jadi huruf tu terbalik. Allahu Akbar. Hujung hurufnya betul tuan-tuan dapat markah. Tapi kalau hurufnya salah tuan-tuan memang tak ada markah pada dia. Jadi tuan-tuan berhati-hati ya ketika menyalin ayat-ayat Al-Quran. Okey, sambung. Ayat 133. Iyasha yudhibakum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin.
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. Apakah tanda bacaan pada sami'an basira? Mim kecil menegak dalam bracket iklab. Yes, betul. Lengkap jawapan Ustaz bagi mereka yang penuh di situ. Alhamdulillah. Sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisṭa. Harap-harap cukup lah nafas tuan-tuan ya. Ni Ustaz nak ingatkan kita sebagai orang yang cinta kepada Quran, tuan-tuan jangan tidak tahu ciri-ciri ayat Makkiyah dan ciri-ciri ayat Madaniyah. Kalau ayat ini dimulakan, contohnya ayat ni ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ayat Madaniyah. Ayat apa puan? Tapi kalau tuan-tuan perasan tak, ada ayat yang berbunyi ya ayyuhannas, ya ayyuhannas. Ya, ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Contohlah ya. Maka itu ayat Makkiyah. Ayat apa tuan? Dan mana ayat yang panjang? Ayat Madaniyah ke ayat Makkiyah? Madaniyah yang panjang. Ayat Makkiyah kebanyakannya pendek-pendek. Itu sebab kalau tuan-tuan rajin-rajin baca surah lazim, contohnya surah apa? Al-Duha, surah apa-apa sajalah surah lazim, kebanyakannya ayat pendek-pendek kan? Kebanyakan surah itu turun di Mekah. Maka disebut ayat Makkiyah. Alhamdulillah. Sambung. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Nabil qisti syuhada'a lillah. Lillah tadi apakah hukum bacaannya? Alif lam al-jalalah nipis ke tebal? Nipis, pandai. Bukan tebal tuan-tuan, jangan ambil hamzah tu sebagai ukuran. Sebaliknya tuan-tuan hanya ambil kalimah lillah sahaja. Syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Andai katalah Ustaz keluarkan kalimah wal aqrabin, apakah tanda-tanda bacaan di situ? Wal aqrabin, hamzah wasal lagi. Tanda sukun lagi. Lagi. Ustaz kata tanda bacaan aja, jawabnya hanya tanda bersambung ataupun hamzah wasal dengan tanda sukun aja lah yang ada tuan-tuan. Janganlah ditambah dengan jawapan lain. Kalau tuan-tuan jawab wakaf jaiz, itu di bawah tajuk soalan apakah nama wakaf. Apakah nama wakaf, maka tuan-tuan kena jawab wakaf jaiz. Jadi tuan-tuan jangan terkurang jawab, jangan terlebih jawapan.
Jangan ingat terlebih jawapan tu dapat markah bonus. Tak ada bonus tuan-tuan. Kalau jawapannya hanya dua-dua je lah kat situ. Ya. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Sambung. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Pada ayat ini ada dua tanwin. Okey, dengar. Apakah gelaran tanwin pada ghaniyan au? Ghaniyan au. Apa gelarannya? Tanwin izhar. Sebab kami nampak tanwin jumpa dengan alif, hukumnya izhar halqi. Bagaimana yang berikutnya? Faqiran fallahu. Tanwin ikhfa, sebab tanwin tu jumpa dengan fa, hukumnya ikhfa hakiki. Jadi tuan-tuan nampak tak? Nak tahu apa gelaran tanwin, tuan-tuan kena kenal hukum tajwidnya terlebih dahulu, baru kenal apakah gelaran pada tanwin tersebut. Fala tattabi'ul hawa aw ta'dilu. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. Dekat talwu tu, apakah tanda bacaan yang kita boleh jawab? Talwu. Ada, nanti dulu. Sebelum tu ada sukun. Ada sukun dulu, lepas tu baru jawab waw kecil. Dan nanti tambah lagi satu jawapan, tanda pemanjang. Dan ada lagi satu jawapan, tanda bulat kecil. Tuan-tuan, nampak tak? Dalam satu kalimah pendek ada banyak tak jawapan? Ada. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Tapi jangan pula lain di soal, lain dijawab. Contohnya begini. Dulu pernah berlaku ni, Ustaz tanya, apa nama tanda bacaan pada kalimah talwu au tu'ridu? Puan-puan tahu tak apa jawapannya? Maksilah, tawilah. Memang lari jawapan tuan-tuan. Betul tak maksilah, tawilah kat situ? Betul ke tidak? Mana betulnya? Salah. Itu bukan maksilah. Ini namanya mad jaiz munfasil. Pun salah jawab juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingatkan betul jawapan tadi? Salah jawapannya. Jadi tuan-tuan dengar balik-balik. Jadi soalan saya tadi tentang apa? Tanda bacaan kan? Maka tuan-tuan kena fokus tanda sukun, tanda waw kecil, tanda alif ziyadah ataupun tanda bulat kecil. Tanda pemanjang, yes. Itu jawapan yang saya nak. Jadi tuan-tuan setakat ni faham tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan saya doakan puan-puan datang ni 2-3 kali kelas Ustaz ni. Nanti kita bincangkan soalan pra ujian. Ya, insyaAllah. Sambung. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. Nampak tak ayat ni dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu? Maka ayat ni turunnya dekat Madinah dan disebut sebagai ayat Madaniyah. Okey, gostan balik. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Apakah nama wakaf di hujung ayat tadi? Jaiz, pandai.
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله stop وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Apakah tanda bacaan pada ayat dhalalan ba'ida? Sebelum mim kecil menegak, sebutlah alif kecil dulu. Kesian alif kecil apa tak jawab dulu. Kena jawab dia dulu sebab dia dulu yang kita jumpa kan. Jadi tuan-tuan alif kecil, lepas tu jawab mim kecil menegak dalam braket ikhlas. Apakah nama wakaf di hujung ayat tadi? Wakaf tam atau lazim? Kalau Ustaz tukar soalan, apakah tanda bacaan di hujung ayat tadi? Bulatan berhias. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tamatlah sudah ayat 136 tadi. InsyaAllah minggu depan kita sambung ayat 137. Ya, minggu depan ada kelas macam biasa. Dan minggu depan doakanlah dapat kita khatamkan ulang kaji kita pada tanda-tanda bacaan. Semua tanda bacaan ada berapa tuan? Ada 13. Kita baru ulang kaji berapa tadi? Dah sampai nombor yang ke-7 ya, tanda yang ke-7. InsyaAllah ada bakinya nanti minggu hadapan ya. Terima kasih banyak-banyak dan sesiapa yang belum buat latihan, buat latihan. Siapa yang dah buat tapi tak hantar-hantar, hantarlah kat Ustaz supaya dapat disemak. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.